Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam ini. Wa bihi nasta'in, hanya kepadanya lah kita minta tolong. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin. Selawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam al-amin, seorang yang mendapat gelaran al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam juga ke atas keluarga Nabi serta para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan doa kita kepada sekalian muslimin muslimat yang ikut Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah yang Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Dan jadikanlah kami ini, ya Allah, orang-orang yang sentiasa mendengar, mempelajari, mentadabbur ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada perbincangan ataupun pengajian ini. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli dalam Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna sakinah war rahmah wa du'a al-malaikah wa dzikrallahi fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah juga kepada kami tenang hati kami dalam majlis ini. Sempurnakanlah kepada kami rahmat-Mu. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu, ya Allah, kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Kau sembuhkanlah siapa jua yang untuk sakit di dalam majlis ini, keluarga mereka, keluarga kami, dan juga kaum muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan yang sempurna, serta Engkau golongkanlah kami ini di kalangan hamba-hamba-Mu yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah bagi lagi kita peluang untuk kita beramal di dunia ini dengan kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala semampu kita, serta kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan orang-orang yang dijamin oleh Allah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selamat di dunia, selamat di akhirat. Dalam majlis ini kita sedang mengharapkan daripada Allah 4 perkara. Yang pertama, harap Allah beri tenang hati, seperti mana disebut oleh Rasulullah, kerana kita bersama Al-Quran. Yang kedua, minta Allah kurniakan kesempurnaan rahmat Dia. Dengan rahmat Dia kita hidup dunia sempurna, akhirat Allah redha, musibah Allah pelihara. Yang ketiga, kita mengharapkan Allah utus kepada kita para malaikat, mendoa dan mengaminkan doa-doa kita. Yang keempat, nama-nama kita ini kita harap Allah senaraikan dan disebarluaskan di kalangan ahli langit, para malaikat, menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan kita selagi mana kita berada dengan Alkitab Allah Subhanahu wa taala ini. Tuan-tuan dirahmati Allah, hari ini kita nak bincang satu ayat yang berkaitan dengan ujian dan doa. Ada 2 perkara, ujian dan doa. Peranan doa dalam menghadapi ujian Allah besar. Kita masa kita tak kena, kita tak tahu. Bila kita kena, kita tahu ujian doa itu besar, peranan doa itu besar. Dan kita tengok dalam banyak-banyak
ayat Allah, antara Allah sebut ialah ud'uni astajib lakum, kan? Itu satu pattern ayat, janji, ayat janji. Ud'uni astajib lakum. Engkau mintalah kepada aku pasti jawab. Aku pasti jawab. Aku pasti tunaikan. Itu janji Allah, tidak boleh dimungkirkan. Tiba-tiba dalam ayat yang kita nak bicara hari ini, Allah kata kepada kita macam bercanggah. Jadi perbincangan yang kita nak bincang pada hari ini, satu ayat yang ringkas tetapi mengandungi 3 alam. Satu ayat mengandungi 3 alam. Ayat apa tu? Surah Al-Anbiya ayat 35. Muka surat 324. Kalau tuan-tuan nak tengok Al-Quran, muka surat 324, surah Al-Anbiya ayat 35. Firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sadaqallahul azim. Maksudnya kullu nafsin, itu 2 kalimah yang kita tak boleh pisah tu. Makan nasi, kullu nafsin, setiap nafsu. Nafas tu yang bernyawa lah. Nafsu ialah yang bernafas. Setiap yang bernafas, siapa? Kita manusia. Lagi yang bernafas, hayawan bernafas, kan? Malaikat bernafas, jin bernafas. Jadi setiap yang bernafas, jawab dia apa? Dha'iqatul maut. Begitu juga dha'iqatul maut ialah plural. Apa dia pasal ni? Subjek predikat, khabar dia panggil. Setiap yang bernafas itu, jawab dia, khabar dia, berita tentang ni ialah dha'iqatul maut. 2 kalimah yang tidak boleh dipisahkan. Dha'iqah al-maut. Dha'iqah mengecapi, al-maut kematian. Okey. Itu ayat yang lengkap. Satu berita yang datang kepada kita pada pagi ini ialah berita yang cukup maklum oleh sekalian manusia bahawa bernafas itu akan berakhir. Setiap yang bernafas itu akan berakhir. Tak ada siapa pun nafikan. Sebab semua kita telah saksikan. Manusia meninggal, binatang pun mati, lembu pun kena korban. Semua akan dha'iqatul maut. Okey, semua kita terima. Sebab itu Allah tidak datang berita ini tanpa ada satu confirmation pun, tanpa ada satu inna ke ataupun wallah ke. Tak ada ni. Tak ada benda-benda yang boleh menguatkan. Tak ada. Dia datang dalam bentuk simple. Sebab orang dah maklum. Setiap yang bernafas akan merasai mati. Dalam ayat ni, yang paling menarik di sini, Allah guna dha'iqah. Dha'iqah. Dalam ayat lain, Allah guna dhuqa. Fadhuqu adzaban nar, kan? Dhuqu, rasalah kamu akan azab neraka. Jadi dha'iqah ni kecapi. Zauq ni bila kita kecap dia sampai ke halqum, rasa kat lidah dia rasa sedap, rasa pahit, rasa masam, rasa manis. Ikutlah 5 rasa tu ada belaka. Kenapa pada mati digunakan dha'iqah? Sedangkan dha'iqah ni diguna kepada benda-benda yang kita nak makan, nak minum. Makan tu sedap ke tak sedap, minum itu manis ke masam, dan berbagai-bagai. Kenapa mati diguna gitu? Ulama mengatakan bahawa mati itu juga ada masanya sedap. Mati sedap. Ya. Bagi orang yang beriman, mati itu adalah satu perpindahan alam dunia kepada alam rehat. Dia rasa seronok. Tetapi bagi orang yang kafir, mati itu adalah satu azab, satu penyiksaan, satu kesakitan. Seperti mana kita makan
makanan yang sedap, makan seronok. Tetapi ada juga orang makan tapi tak seronok. Kan? Makan tiba-tiba masin, bubuh garam banyak, tak seronok. Kan? Sebab dia rasa masin. Begitulah kita. Sebab itulah tuan-tuan dirahmati Allah, ayat ini disokong oleh dua ayat surah An-Nazi'at. Contohnya surah Nazi'at, tuan-tuan, ada dua malaikat Allah sediakan, dua kumpulan malaikat Allah sediakan untuk nak ambil nyawa, untuk rasa sedap ataupun rasa sakit. Malaikat ambil nyawa orang jahat tak sama dengan malaikat ambil nyawa orang baik. Orang lain-lain, malaikat lain-lain. Malaikat ambil nyawa jahat dia nama An-Nazi'at. Sebab dia sebut Wan-Nazi'at, kan? Wan-Nazi'at. Nazi'at ni kata ulama, malaikat yang yang bekerja di bawah malaikat ambil nyawa Israel. Dia ada kumpulan dia, grup dia. Yang ambil nyawa orang kafir ni, orang derhaka ni, orang berdosa ni, dia panggil Nazi'at. Dia ambil dalam bentuk gharqa. Gharqa ni orang lemas. Ghariq, orang lemah macam mana dia sakit. Dia tidak akan mati terus. Dia akan lemah, masuk naik. Terseksanya lemah air. Ataupun orang yang sesak nafas. Sesak nafas, duduk dalam asap, lemah dalam asap, dia akan rasa terseksa. Gharqa, nazi'ati gharqa. Tetapi orang mukmin, bagi malaikat mana yang ambil? Malaikat yang bernama wan-nashitat. Wan-nashitat. Nasyid ni dia ambil nyawa macam kita pergi hospital, dia nak test darah kita, dia cik sikit, rasa juga, tapi okey lah, sekejap lepas tu keluar darah. Ya dah. Itu dia ambil nyawa nasyitat, ambil nyawa orang mukmin. Dia ambil nashta, sekejap, tis, habis. Tak ada lah macam tenggelam dalam, lemah dalam air, gharqa tu, lemah dalam asap itu. Apa ni, orang yang semput, orang yang lelah, kan, penat. Oleh sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menggunakan setiap yang bernafas itu dha'iqah. Nafas yang bernafas dia akan dha'iqah, akan mengecapi al-maut. Maut ialah perpisahan roh dengan jasad, perpisahan dengan roh dengan jasad. Sebab itulah bila kita tengok orang mati, kan, keluarga kita akan mati, siapa kita mati, jangan bimbang. Kalau kita tanah kat mana pun, dia jasad dia hanya tanah je. Jasad dia, kita masuk dalam tanah, kita pijak macam mana pun, dia akan berubah menjadi tanah. Dia tidak ada nilai pun di situ. Yang nilainya roh yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipisahkan dengan jasad itu, yang disebut al-maut, dan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia orang baik, di tempat dia, nama dia fil illiyin al-muqarrabin, bersama orang-orang yang mulia di kalangan para malaikat muqarrabin. Tetapi kalau orang jahat, asfala safilin, di 7 lapis bumi, di bawah sekali, di bawah, paling bawah sekali. Dia roh orang jahat, dia bawa naik ke atas, Allah tolak, dia diletak kat bawah, di bawah 7 langit itu. Roh orang baik, dia diterima Allah, dia diangkat di atas, di lohmah, di sisi Allah, malaikat muqarrabun. Mana tidak satu tempat orang mati ni, roh dia. Tapi jasad semua di dalam bumi, semua di dalam bumi. Oleh sebab itu kadang-kadang kita kesian juga, kata pergi bumi, kan, kita pergi ke bumi, tengok kadang-kadang musim hujan kena air, sedih juga. Tapi itulah hakikat tanah. Kita buat tanah liat asal ada air pun, asal daripada seluk-seluk liat tu je lah. Jadi kadang-kadang kita fikir, baru ni saya kematian jiran saya pergi tengok hujan sikit, masuk dengan seluk lah apa, kan, kesian tengok. Tapi sebenarnya bila kita fikir panjang, ruh dah tak ada dah. Ruh dah tak ada. Bila dia kembali kepada alam barzakh, alam kubur, dia tak sama dengan alam kita. Kita tak boleh nak bayar dah dengan alam dunia. Macam perbezaan barzakh ni, tuan-tuan, kalau kita pergi kat pantai,
kat Kuala, kat Kuala tu ada dua air tu. Air Masing di dalam laut kan. Sebelah ni air sungai ni tawar. Kita nampak tak pemisah antara dua air tu? Nampak tak? Tak nampak kan? Tapi mari kau ni tawar, pergi kau ni Masing. Macam mana tak ada sekatan? Berbeza air. Itu nama dia, sekatan tu nama dia barzakhun. Nama dia barzakhun. Kalau kita tengok cek, tak akan jumpa. Kita pergi tengok laut Sungai Nil, Sungai Nil biru azrak, Sungai Nil putih di Sudan. Dia panggil Khartoum. Khartoum ni tempat yang memisahkan dua sungai, pergi ke Mesir satu, pada pergi ke mana satu, dua sungai kan. Kalau musim-musim air naik, kita tengok ini biru air, ni putih air. Nampak macam ada batas. Tapi turun tengok tak ada batas pun. Dia tak bercampur. Itulah nama barzakh. Kita dengan alam kubur sama juga. Kalau pergi korek tengok kubur kita, tak nampak alam macam sini juga. Tapi dia ada barzakhun. Dia tidak akan bercampur kehidupan alam akhirat dengan kehidupan alam kubur dengan kehidupan akhirat. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah. Oleh sebab itu kita tak boleh nak khayal kehidupan barzakh di alam sana dengan kehidupan kita dunia ni. Tidak akan kita boleh buktikanlah kecuali kita mati. Baik, tuan-tuan, bila kita mati ni, ini alam barzakh ni. Alam barzakh. Alam dunia di mana? Sebab tu anda kata dalam ayat ni ada tiga alam. Ni alam barzakh. Alam dunia Allah kata gini, wa nabluukum. Ayat yang kedua. Ayat pertama tadi lengkap, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayat yang kedua ini, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ini mana ni? Di dunia ni. Saat kamu sebelum merasa mati itu, kami hidupkan kamu dunia ini, kami akan uji. Allah menggunakan nablu, fi'il mudhari', present continuous tense. Kita tidak akan lepas daripada ujian Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi ini semasa hidup ni. Allah kata uji dengan macam mana? Bisyarri, dengan syarri. Okey, tuan-tuan, dia ada dua pasang. Ada orang kaya, ada orang miskin. Ada orang sihat, ada orang sakit. Ada halal, ada haram. Ada buruk, ada baik. Yang mana satu syar, yang mana satu khair. Allah akan uji dua-dua tu. Syar ialah kalau kita kata saya orang susah, itu syar lah bagi kita. Susah hidup ni susah, buruk lah kan. Nak makan pun susah, nak naik kenderaan pun tak ada kan, rumah pun dah tak sempurna. Itu syar. Ada orang lain diuji dengan al-khair. Wa nabluukum bisyarri, macam tu. Wal khairi, dengan baik, kaya, sihat, rumah besar, kereta pun cukup. Itu khairi. Kita diuji dengan halal, kita diuji dengan haram, dan berbagai-bagai. Itu syar. Apa sebab Allah buat dua tu? Fitnatan wa nabluukum bisyarri wal khairi. Sebabnya ialah fitnatan. Apa makna fitnah? Uji, kata ulama, fitnatan linanzura man ahsan amala. Untuk kami tahu siapakah di antara kamu tu yang buat amal paling bagus. Okey, macam mana kita nak buat amal paling bagus sekiranya kita diberi kebaikan, al-khair? Kata ulama, dia bersyukur. Bagaimana nak bersyukur? Dalam banyak-banyak ayat tafsir mengatakan asyukru huwa ta'atullah bi adai awamirihi wajtinabi nawahihi. Syukur ialah taat pada Allah dengan melaksanakan segala yang disuruh dan meninggal segala yang dilarang. Itu makna syukur. Bila kita diberi khair, diuji dengan khair, kita kena bersyukur.
Bagaimana pula kalau diuji dengan bisyarri, dengan jahat sebagai ujian? Allah nak tengok di antara kita yang sabar. Yang sabar. Itu dah sebagai fitnah. Fitnah, ujian untuk melihat orang-orang yang diberi kebaikan dengan bersyukur, iaitu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, dengan beribadat pada Allah. Diberi dengan kejahatan, nak tengok kita dengan kesabaran. Kalau sakit, kita sabar. Kena ujian Allah, kita sabar. InsyaAllah ada kebaikan daripada ujian Allah. Okey, tuan-tuan cuba tengok ayat ni. Allah kata, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dalam bentuk continuous. Sentiasa akan kami ujikan kamu dalam hidup ini. Kita rasa down tak? Kita rasa sedih tak? Sedih kan? Aku ni takkanlah diuji dengan kesenangan, kan? Rumah besar, kereta cukup semua sekali, segala-gala dah ada. Kena uji ke? Ya. Apa ujian kamu? Kamu syukur tak pada Allah? Bagaimana aku nak syukur? Kamu ikut segala perintah Allah, kamu tinggal larangan Allah. Allah panggil kamu buat, Allah larang kamu berhenti. Itu je lah ujian kebaikan. Senang ke? Tuan-tuan boleh tanya masing-masing, senang ke susah? Kita senang ni kadang-kadang nak pergi shopping je. Kadang-kadang kita nak, kalau bunyi masjid tu, Allah, second choice, orang kata tak. Pilihan kedua. Pilihan pertama ialah rehat. Covid ni memang alasan cukup untuk rehat di rumah, tuan-tuan. Kenapa tak pergi masjid? Covid, kan? Masjid, ada orang baik-baik, dia kata masjid jahiliah, dia kata. Kenapa baik masjid jahiliah? Sebab masjid ni bukan ikut sunnah. Sembahyang jauh-jauh. Nabi kata rapatkan sah. Kita jauhkan sah. Dah bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak payah pergi, mayang rumah. Mayang rumah ikut sunnah ke? Tak ke? Kan? Sembahyang jemaah di rumah tidak ikut sunnah Nabi, sembahyang di rumah, di masjid. Jadi canggah juga ada sunnah. Okey. Dalam Islam ada masa-masanya kita terpaksa kena makan benda-benda yang haram untuk menjaga nyawa. Contohnya kita berada dalam tempat yang dalam hutan, tak ada makanan kecuali benda haram je. Paksa kena makan. Di sini tidak ada cara untuk kita selesai masalah kita kecuali dengan jarakkan. Itu darurat, tak ada masalah pun, tetap mendapat pahala. Tetap mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tuan-tuan, pahala ini tidak akan terangkat kalau kita tidak sama-sama datang rumah Allah mendoakan. Iman doa tadi cukup lengkap dalam subuh hari. Kalau kita tidak aminkan, tolong amin kepada iman, siapa lagi nak amin? Siapa lagi nak berdoa kepada Allah? Sedangkan Allah kata, ud'uni astajib lakum. Minta. Kalau sentiasa kamu diuji, kamu jangan berhenti minta. Saya minta daripada dulu sampai sekarang tak dapat. Okey, itu ibadat kita. Kalau kita mati dalam keadaan kita minta, kita mati dalam keadaan diuji dan kita berhubung dengan Allah, itulah ahli syurga. Pada itulah ahli syurga. Kita tidak semestinya kita dapat apa yang kita minta di saat ini. Boleh jadi kita dapat saat kita tiada. Allahu Akbar, tuan-tuan. Anda pernah sebut kepada hadirin hadirat, orang yang bergelar atuk macam kita, bergelar ayah macam kita doa untuk anak kita jadi soleh, tak soleh sampai kita sabar mati. Tiba-tiba bila kita mati, anak kita balik ke rumah kita, dia kata, ya Allah, menyesalnya, ya Allah, menyesal, Allah, mak aku mati, ayah aku dah meninggal, Allah tak boleh khidmat pada dia. Mulai saat ini aku akan menjadi manusia baik. Aku nak tebus dosa aku dengan ayah dan ibuku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah sebenarnya orang yang dikabulkan doa saat dia berada di dunia. Tiba-tiba dia pergi berjumpa Allah, dia telah melahirkan satu bekal untuk hidup bahagia dalam alam barzakh. Apa bekal? Doa anak soleh. Bila dia doa? Saat dia tiada. Itulah kan. Kalau kita ada lagi dunia, kita boleh buat amal lagi. Kita boleh mari masjid, kita boleh berdoa, minta maaf pada Allah, lepaslah kita.
Tapi anak tak cara kepada kita, itu masa kita boleh buat. Bila kita tak boleh buat apa, hanya bekalan anak yang soleh. Masa kita mati, anak berubah jadi soleh, jadi baik. Itulah sebenarnya barakah doa yang tidak mustajab saat kita hidup, tapi mustajab saat kita tiada. Dan itulah bekalan. Itu. Oleh sebab itu saya melihat dan kita melihat bahawa Allah menyebut akan sentiasa kami uji kamu dengan buruk dengan baik sebagai ujian untuk melihat siapakah yang di antara kamu yang buat baik, yang terbaik amalannya. Memang benar. Nah, jadi kita sentiasa diuji. Okey, dalam hal COVID ni saya beritahu sentiasa kepada sahabat, ambillah peluang walaupun ikut SOP pun. Ambillah peluang. Sebab inilah peluang kita untuk nak beribadat pada Allah. Jangan tidak jaga SOP. Sebab itu ikhtiar orang mukmin. Jangan tidak jaga SOP, sebab itu ikhtiar orang mukmin. Sebab tawakal. Kita diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak pergi masjid, nak keluar rumah, baca doa 3 lafaz. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Ini kita diminta. Bismillah, kita keluar dengan tujuan cari redha Allah. Dengan nama Allah. Maknanya buat apa pun ikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu yang berlaku itu tawakkaltu 'ala Allah, aku serah setelah berikhtiar, serah pada Allah SWT. Jangan mudah bersalam. Orang tak kenal jangan salam kan. Buat salam orang tak kenal, boleh jadi dia membawa virus. Boleh jadi kita membawa virus pada dia. Kita tak tahu. Benda dalam gaib ni. Oleh sebab itu tidak dibenarkan kita bersalaman buat masa sementara waktu ini. Dan kita tidak dibenarkan orang kata buka masa kita duduk dalam masyarakat awam, dalam ramai-ramai, kerana dia boleh jadi ada penyakit-penyakit. Itu ikhtiar, itulah namanya tawakal. Baki lagi tersentuh, kadang-kadang orang tak faham, salam jugalah, kawan apa kawan bagi salam juga, tapi ada nilai la haula wala quwwata illa billah. Hak tu nilai. Bila kita nak salam, ingat la haula wala quwwata illa billah. Orang bagi tangan tuan-tuan, dah rapat dengan kita dah. Nak tarik masa jauh-jauh ni, buat macam ni boleh lah. Tapi dah sini dah tangan, tak boleh, tak dapat hati. Jadi la haula wala quwwata illa billah. Paksa kawan-kawan kan bila-bila berjumpa gitu. Sebab itulah nilai doa penting dalam hidup kita. Jadi ayat ini wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Tuan-tuan tengok fitnatan itu, ujian untuk melihat siapakah yang terbaik amalan. Okey tuan-tuan dirahmati Allah, di sini di mana? Di alam dunia. Okey, ayat berikut. Ayat berikut, wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kamu semua wahai manusia yang tidak ada nafas lagi, yang duduk dalam kubur. Turja'un, kamu akan diketemukan, dipulangkan. Ilaina kepada siapa? Kepada Allah. Ayat ni tak sama dengan ayat kullu nafsin za'iqatul maut. Tak sama dengan ayat wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dia bermula dengan ilaina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Di sini dia guna ila. Ayat pertama jumlah naus, isim, dia panggil mubtada khabar, subjek predicate. Jumlah dunia dia menggunakan wa nabluukum, present continuous tense, verb. Jumlah akhirat dia guna confirmation, dia guna ilaina. Kita terjemah, hanyalah kepada kami kamu akan dipulangkan. Bila mati, bila kita dibangkit besok, tidak akan pergi ke Jepun, tak akan pergi ke setengah pergi Amerika, tak ada. Hanya jumpa Allah sahaja. Kamu akan dipulangkan. Menunjukkan di sini, satu, kita bila kita mati besok, kita dibangkit oleh Allah. Cuba tuan tengok wa ilaina turja'un dalam surah Yasin ayat 51. Subhanallah.
Wa nufikha fis sur, dan ditiuplah sangkakala kedua. Fa idahum minal ajdath, maka tiba-tiba mereka itu daripada ajdath. Jadath ni kubur, daripada alam barzakh. Yang silu, mereka keluar berduyung-duyung, ramai-ramai menuju ila rabbihim. Fa idahum minal ajdathi ila rabbihim, kepada Tuhan mereka. Ini ilaina lah ni. Yang silun, pergi dalam keadaan ramai-ramai pergi jumpa Allah. Orang kafir kata apa? Waqala, orang kafir kata apa? Fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilu. Orang kafir kata apa? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Orang kafir pun berteriak, orang berdosa berteriak. Dia kata, wahai celaka aku. Siapa yang gerak kita panggil, kejut daripada tidur. Siapakah kejut aku daripada tidur ini? Ulama mengatakan orang kafir dia tak rasa duduk dalam kubur dia diazab. Dia rasa macam tidur je. Sebab lepas dia dibangkit besok, dia akan diazab terus ke neraka. Dia tak akan dibicara lagi. Oleh sebab itu dia dibenarkan untuk tidur saat di alam barzakh. Tak rasa. Dia kata, siapa yang kejut aku daripada tidur ni? Lalu orang mukmin jawab, kata apa? Kawan-kawan dia hak dakwah kat dia tak dengar cakap dia, kata apa? Hada ma wa'adar rahman. Inilah tuan-tuan yang Allah janji dulu bahawa kita dibangkit semula. Sekarang kita dibangkit dah ni. Wa sadaqal mursalu, benarlah para utusan rasul-rasul itu. Nah, ada setengah ulama kata yang jawab tu malaikat. Ada setengah kata kawan-kawan yang berdakwah dia tak dengar cakap tu. Begitulah kita. Wa ilaina turja'un. Okey. Wa ilaina turja'un ni kata Allah lil jazaa wa lil jazaa bil jannah lil mu'minin wa bin nar lil kafirin. Kenapa kita akan dibawa kepada Allah? Untuk diberi ganjaran. Subhanallah. Ilaina turja'un lil jaza, untuk nak beri ganjaran. Bagi orang mukmin ganjaran dia syurga, bagi orang kafir ganjaran dia neraka. Itu. Makna di mana ni berlaku wa ilaina turja'un? Di alam akhirat. Maknanya ayat yang ringkas ini ada alam barzakh, kullu nafsin dha'iqatul maut, ada alam dunia wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, ada alam akhirat wa ilaina turja'un. Kita kembali kepada Allah nak beri upah. Allah lamanya nak balik, nak dapat gaji. Kita gaji sebulan pun lama dah. Ni sampai akhirat tuan-tuan baru boleh upah. Tuan-tuan, cuba tanya orang mati, kalau dia boleh cakap berapa lama dia duduk di dunia. Dia kata, kalau yang Allah sebut cerita Ashabul Kahfi, bila orang tanya dia, mu duduk berapa lama tidur saat ni? Ashabul Kahfi jawab apa? Dia kata, yauman au ba'da yaum. Sehari je aku duduk, dia kata. Ataupun ba'da yaum, separuh hari. Sebahagian daripada satu hari. Itu jawapan orang mati 300 tahun. Kan Ashabul Kahfi mati 300 tahun. Dimatikan oleh Allah dalam kubur. Dalam gua kan 300 tahun dia anggap sehari ataupun separuh hari. Kita, kalau kita mati, dicerita dalam surah apa juzul amma, tak silap saya surah Al-Fajri, akhir surah Fajri ada dia kata gitu jugalah, sehari 2 hari itu. Maknanya tak lama. Maknanya kita akan dapat ganjaran, gaji daripada Allah. Wa ilaina turja'ul jazaa, dengan syurga ni. Bila kita mati, kita tak rasa lama. Sehari je, beberapa hari je. Makna lebih cepat daripada kita dapat gaji kerja sebulan ni. Bila kita nak terima balasan daripada Allah, lebih cepat. Kalau kerja sebulan baru dapat gaji, akhirat bila kita mati, tak sampai sehari pun dah boleh gaji syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dirahmati Allah, akhir sekali, kita musim ni tak boleh nak panjang-panjang. Akhir sekali saya nak ajak tuan-tuan menerima ayat ini dengan lapang dada. Pertama, yang mati tetap akan mati.
akan rasa. Tapi kita harap kita dapat rasa nikmat mati. Yang kedua, Allah uji dengan baik buruk kita. Kalau uji baik, kita kena syukur. Kalau uji buruk, kita kena sabar. Sebab Allah nak tengok siapa yang terbaik amalan. Macam mana kita nak buat, nak hadapi ni ujian ni? Doa. Apa doa yang paling baik? Ada seorang sahabat Nabi SAW. Dia tanya, wahai Rasulullah, apakah doa yang paling bagus aku nak baca saat aku dalam sembahyang? Kan? Nabi SAW ajar sahabat, anda tak ingat sahabat nama Ubay ke apa nama dia? Ataupun Abdullah bin Ubay. Dia kata gini, Rasulullah kata, bila kamu dah sembahyang, kamu baca doa ni. Apa doa dia? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Tuan-tuan boleh cari dalam Google pun dia tulis ni, tulis pala dia tahu dah. Dan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Cantik doa ni. Dunia bagus, akhirat bagi, musibah Allah lepaskan. Ya Allah, yang Tuhanku, aku ni buat jahat pada diri aku sendiri banyak sangat, ya Allah. Itu maksud dia. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, yang Tuhanku, aku buat zalim pada diri aku sendiri ni banyak sangat. Wala yaghfiru dhunuba illa anta. Dan tak ada siapa pun boleh selesai masalah aku ni kecuali Engkau, ya Allah. Subhanallah. Faghfir li, ya Allah, Engkau maaf, ya Allah. Maghfiratan min indik. Maaf special daripada Engkau, ya Allah. Maaf. Bila Allah bersih kita ni, nampak akhirat, nampak segala kebaikan. Lepas Allah ampun kita, kita tak ada dosa dah. Bila tak ada dosa, kita berhajat kepada hidup bahagia. Warhamni, ya Allah, Engkau rahmatilah. Bila Allah beri rahmat, kita dapat 3. Dunia kita sempurna, akhirat Allah redha dan syurga, dan musibah Allah jauhkan. Warhamni, sebab apa kita minta Allah rahmat pada kita? Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau sahajalah Tuhan yang ampun, maha pengampun akan dosa-dosa saya hak lepas-lepas. Ar-Rahim, Engkaulah yang akan kembali hidup bahagia saya sampai bertemu dengan Engkau dan menuju ke syurga. Itu doa yang paling baik bagi saya. Dan saya doa, kadang-kadang doa sebab sahabat Nabi ajar dalam sembahyang, baca kat mana pun, dalam sujud ke, dan lepas tahiyat akhir tu kan, di tahiyat akhir sekali tu kita bacalah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Assalamualaikum. Lepas pada habis tahiyat wajib tu kita baca, boleh juga, ataupun dalam sujud. Itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Cukuplah kita berjumpa pada pagi ini. Moga-moga kita dapat hidup di alam barzakh dalam keadaan kita seronok, dan di alam dunia kita dapat bersyukur pada Allah dengan nikmat dan sabar daripada ujian-ujian Allah. Bila kita kembali kepada Allah, kita diberi ganjaran berjumpa dengan Allah dan diganjarkan dengan ganjaran syurga dan dilepaskan daripada neraka. Tuan-tuan, masa baca Maliki Yaumiddin, tuan-tuan ingat 2. Ya Allah, lepas aku daripada neraka dan masuk aku dalam syurga. Masa baca Maliki Yaumiddin. Sebab apa? Sebab di akhirat besok, Malik, Raja, pemutus, pengganjar adalah Allah. Maka bila kita baca Maliki Yaumiddin, ya Allah, lepaslah aku daripada neraka besok. Ya Allah, Kau masuklah syurga. Jangan lepas neraka saja, jangan tak minta syurga, kena minta dua-dua. Lepas neraka masuk syurga. Sebab ada sebahagian pada umat manusia yang tak boleh masuk syurga, tak masuk neraka, duduk tengah-tengah gitu. Nama dia Al-A'raf. Surah pun ada, surah Al-A'raf. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam.